Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita bertemu lagi kali ini topik yang seterusnya iaitu bab 4. Masih lagi di bawah topik bab 4. Okey, kita akan masuk ke subtopik yang dalam bab 4 iaitu kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, so kali ini kita akan belajar mengenai empat fenomena yang berlaku akibat kegiatan manusia di Malaysia lah. Okey. Kita akan belajar di mana kegiatan manusia mempengaruhi dalam fenomena-fenomena yang berlaku di negara kita. Okey, yang pertama, kita pergi yang pertama iaitu kejadian jerebu. Okey, kejadian jerebu ni tidak asing lagi bagi negara kita, Malaysia. Terutamanya kita berada di kawasan Asia Tenggara ni menerima pengaruh daripada pembakaran hutan di negara-negara jiran contohnya kan. Okey, so yang ni yang pertama adalah negara jerebu. Negara. Bukan negara. Maksudnya fenomena jerebu. Kalau tengok ni latar belakang menara bangunan berkembang KLCC. Okey. So dalam keadaan ni keadaan udara sangat teruk lah, okey, di bawah quality index pencemaran udara yang tidak sihat. Okey. Yang kedua, fenomena yang kedua iaitu hujan asid. Okey, hujan asid. Okey. Ini adalah kita akan juga belajar mengenai kejadian hujan asid dan kesan-kesannya kepada alam sekitar di Malaysia lah. Okey, yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai kejadian Pulau Haba. Kejadian Pulau Haba ni biasanya berlaku di bandar yang mempunyai bangunan-bangunan yang konkret, kan. Yang ketiga, kita akan juga belajar mengenai kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Apa kesan rumah hijau ataupun greenhouse effect, okey. So, empat fenomena ni timbul ataupun berlaku akibat daripada kegiatan manusia. Okey, pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia. Okey, kita pergi yang pertama, itu kejadian jerebu. Okey, kejadian jerebu ni memang tidak asing lagi di negara kita. Malaysia berdekatan dengan berhampiran dengan Pulau Sumatera. Okey, kita tidak dapat lari daripada pengaruh-pengaruh seperti pembakaran terbuka dan sebagainya. Okey, walhal juga punca daripada dalam negara kita juga pembakaran terbuka. Okey, kalau anda tengok dalam gambar ni adalah latar belakangkan bandaraya ataupun metropolis Kuala Lumpur. Okey, kita nampak menara berkembang KLCC dan sekitarnya tidak jelas disebabkan oleh dalam udara di kawasan ni terdapatnya partikel-partikel habuk zarah-zarah terampai ataupun PM, particulate matter yang terampai di udara. Okey, apa maksud jerebu? Jerebu maksudnya fenomena cuaca yang sering berlaku di kawasan bandar besar. Tak sebenarnya kan, memang berlaku di bandar besar tapi juga berlaku di kawasan-kawasan luar bandar. Faktornya disebabkan oleh pelbagai faktor lah. Okey, dan kita maksud jerebu maksudnya apabila kualiti udara itu menurun disebabkan oleh adanya partikel-partikel zarah-zarah yang halus berada di dalam udara kita ataupun atmosfera kita. Okey, dan menghalang jarak penglihatan. Okey, semakin pendek jarak penglihatan, keadaan jerebu ataupun fenomena jerebu tu semakin teruk dan tidak sihat. Okey, dan puncanya banyak lah. Okey, puncanya banyak. Jerebu ni banyak faktor mempengaruhi kejadian jerebu. Okey, yang pertama adalah daripada pembakaran hutan lah. Pembakaran hutan ni kalau tengok dalam gambar ni banyak melepaskan asap secara besar-besaran. Okey, secara besar-besaran. Selain daripada asap kilang, kenderaan, pembakaran terbuka di rumah-rumah. Okey, kalau tengok ni bergambar ni beza. Okey, kalau anda boleh tengok gambar dua gambar berlatar belakangkan
menara KLCC. Tetapi yang di atas ni adalah keadaan jerebu, yang di bawah ni adalah keadaan cuaca yang baik, kualiti udara yang sangat baik. Okey, kita pernah kronologi jerebu yang berlaku di negara kita. Antara yang teruk adalah tahun 1997 dan juga pada tahun 2015, di mana pada masa tersebut keadaan darurat, darurat mengenai jerebu ni disiarkan oleh Perdana Menteri kita. Pada tahun 1997, El Nino juga turut melanda pada masa yang sama. Okey, kita pergi fenomena yang kedua. Okey, Pulau Haba. Apakah Pulau Haba? Pulau Haba maksudnya apa? Kalau tengok dalam ni, kawasan di sekitar tu lebih rendah suhu dia berbanding kawasan bandar. Okey, Pulau Haba ni biasanya berlaku di kawasan bandar. Okey, disebabkan oleh apa? Di bandar ni banyak bangunan konkrit, bangunan tinggi-tinggi, bangunan bercermin, rapat-rapat, dan kawasan-kawasan ni biasanya kurangnya letupan tumbuhan berbanding di sekitar di luar kawasan bandar lah. Okey, maksudnya Pulau Haba ni suhu di bandar lebih tinggi berbanding daripada kawasan sekitarnya. Okey, tengok dalam gambar ni. Okey, suhu di bandar lebih tinggi daripada luar bandar. Okey. Yang ketiga, fenomena yang ketiga yang berlaku di Malaysia adalah juga hujan asid. Hujan asid ni kita tak nampak, tapi secara tak langsung dia memberi kesan kepada persekitaran di negara kita. Okey, hujan asid ni berlaku akibat apa? Kehadiran bahan kimia dalam atmosfera. Okey, disebabkan oleh faktor perkilangan kenderaan membebaskan gas sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida ke atmosfera, menyebabkan apa? Gas-gas ni bertukar menjadi berasid. Okey, bertukar menjadi asid lemah. Apabila bercampur dengan air hujan memberi kesan. Okey, bila hujan turun, okey, dia akan menyebabkan kecacatan pada pucuk, memusnahkan sel tumbuhan, pH air kolam meningkat, pH keaksidan air kolam, sungai berubah, memberi kesan kepada manusia, itu demam, selalu kerap demam. Dan kalau tengok dalam gambar ni, hidupan akuatik terancam mati, dan juga monumen, bangunan-bangunan, cat kenderaan akan luntur, terhakis akibat hujan asid. The last kesan, iaitu kesan, fenomena yang terakhir, fenomena yang keempat, iaitu kesan rumah hijau. Apa dia maksud kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau bermaksud berlakunya apabila matahari memancar melalui pancaran matahari masuk ke bumi, melalui pancaran gelombang pendek, masuk ke bumi, masuk terus. Bila sampai ke bumi menyerap haba daripada pancaran matahari. Bila bumi nak ekspor keluar ke angkasa, atmosfera, ke angkasa, bila bumi nak ekspor balik, reflect balik haba ke angkasa, lapisan atmosfera kita ni bertindak sebagai selimut menghalang, memerangkap haba-haba yang datang daripada haba yang kita nak ekspor daripada bumi ni keluar ke angkasa. Di lapisan atmosfera ni ada apa? So, dia ada gas-gas rumah hijau. Contohnya gas karbon dioksida, gas metana, gas apa lagi? CFC, nitrogen oksida, nitrous oksida, debu zarah yang berada di lapisan atmosfera ni menghalang ataupun menyerap haba, memantul balik haba ke dalam lapisan atmosfera bumi ini yang bawah ni. Menyebabkan suhu bumi meningkat. Suhu bumi meningkat. Dari mana gas-gas rumah hijau tu muncul ataupun puncanya, iaitu daripada pembakaran, daripada gas CFC, daripada peti ais, penghawa dingin, kilang-kilang, baja kimia. So, apa kesan kepada alam sekitar? So, kesannya banyaklah. Suhu bumi meningkat, pencarian air di kutub.
okey, pembakaran hutan terbuka, berlakunya ketidaktentuan dalam fenomena atmosfera ataupun iklim, cuaca menjadi tidak menentu dan sebagainya. So setakat ni untuk 4 fenomena yang berlaku akibat kegiatan manusia. Jangan lupa subscribe dan tekan share jika ianya bermanfaat untuk anda. Okey, sekian, terima kasih, kita jumpa lagi pada sesi seterusnya.